Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita kembali bertemu dan kita baca dari surah Yunus ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, hari ni ayat kita baca hari ni sambungan cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Malah hari ini adalah kisah di mana tenggelamnya Fir'aun. Sebelum daripada tu, semalam kita baca satu ayat, fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi, ayat 83. Dan tidaklah ada yang beriman kepada Nabi Musa melainkan sebilangan kecil dari keturunan kaumnya. Semalam kita sebut kaumnya tu apa? Kaum Bani Israel. Bani Israel ni sebenarnya kalau ikut tafsir semuanya beriman dengan Nabi Musa. Bani Israel semuanya beriman kepada Nabi Musa. Yang sebilangan dari keturunannya yang beriman ni adalah kaum Fir'aun. Maknanya ada sebahagian daripada kaum Fir'aun yang mengikut Nabi Musa. Bani Israel semuanya beriman dengan Nabi Musa. Adapun daripada kaum Fir'aun hanyalah manusia yang sedikit. Di antaranya isteri Fir'aun, di antaranya orang yang beriman dalam lelaki yang beriman dari keluarga Fir'aun, antaranya ialah khazin, bendahara dia, dan juga isterinya. Beberapa orang saja daripada keluarga dan kaum Fir'aun yang beriman. Itu maksud, melainkan sebilangan kecil dari keturunan kaumnya, yakni kaum Fir'aun. Itu pun dalam keadaan takut-takut kepada Fir'aun. Boleh faham? Ini supaya kita jelaslah. Adapun Bani Israel disebut dalam tafsir, wa amma Bani Israel fal ma'ruf annahum kulluhum amanu bi Musa alaihi salam. Dan adapun Bani Israel yang dimaklumi semuanya beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Okey? Qarun dia kan asal pengikut Nabi Musa. Qarun ni. Kemudian bila dia kaya tu dia pun lupa. Dia bukan Bani Israel. Bukan saudara. Bukan. Cuma dia kawan dia. Tapi dalam tafsir ni sebut kaum adapun Bani Israel, sebab dia kata sebahagian daripada yang beriman. Jadi yang sebahagian tu adalah sebahagian dari kaum Fir'aun. Adapun Bani Israel semuanya beriman.
Adapun Bani Israel semuanya menjadi pengikut Nabi Musa. Baik, itu ayat kita baca semalam lah. Kembali kepada ayat hari ini. Jadi ayat hari ini Allah Subhanahu wa taala kata, qala qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Allah kabulkan doa. Doa mana? Doa semalam. Semalam berakhir dengan ayat Allah Ta'ala cerita Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah binasakan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, malai, pembesar-pembesarnya. Setelah daripada Nabi Musa dah dakwah dah kepada mereka, dan setelah daripada tidak ada kebaikan dah yang diharapkan daripada mereka, dan mereka pun berusaha untuk memerangi dan membinasakan Bani Israel, maka Nabi Musa pun minta doa kepada Allah agar Allah binasakan Fir'aun. Binasakan harta dia. Lalu Allah Ta'ala jawab hari ni, dalam ayat hari ni, qala qad ujibat da'watukuma, Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Fastaqima, oleh itu hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan setelah daripada doa makbul tu, maka jagalah diri dengan beristiqamah di atas jalan Allah. Okey? Dan dia juga menunjukkan antara sebab mustajab doa adalah istiqamah. Ayat ni menunjukkan istiqamah antara sebab dimustajabkan doa. Sebab Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa, qala qad ujibat da'watukum, aku terima doa kamu. Fastaqima, maka tetaplah kamu di atas perintahku. Jadi kalau kita nak doa kita diterima oleh Allah, maka kita kena istiqamah di atas jalan Allah. Tapi kebanyakan orang waktu nak doa nak suruh mustajab, waktu Allah perintahkan dia pula tak nak dengar. Dia bukan win-win situation tu. Dia adalah antara faktor Allah Ta'ala nak mengabulkan doa ialah ketaatan dari hamba-Nya. Supalah kalau kita kata kita dengan anak kita ke, dengan pekerja ke, dan bila dia taat, maka mudahlah kita beri apa yang dia minta. Jadi Allah ni Maha Kaya, dia nak bagi, tak ada kekurangan pada kekayaan Allah. Tapi Allah Ta'ala sebut fastaqima, istiqamah. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, dan jangan kamu ikut jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Baik. Wajawazna bi bani Israil al-bahr, dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduh, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya. Baghyan wa adla, dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Jadi kisahnya Nabi Musa alaihissalam sebagaimana kita maklumi, dia bawa Bani Israel dan pengikut dia ni lari daripada kekuasaan Fir'aun di Mesir menuju ke Baitul Maqdis, Palestin, dan dia menyeberangi Laut Merah. Siapa dia lari sampailah dia ke Laut Merah.
Sampai tu, maka Fir'aun disebut wahum qila fima qila 600,000 muqatil siwa dzurriyyah. Disebut waktu Nabi Musa keluar daripada Mesir, Nabi Musa ni bawa pengikut dia Nabi Musa bawa pengikut dia 600,000. Ramai lah. Ramai. Kemudian Fir'aun bila dengar Bani Israel ni habis lari belakang, dia pun pergi fa'arsala fil madaini hasyirin. Dia buat satu seruan di seluruh kota-kota untuk cari Bani Israel. Lalu yajma'una lahu junuduhu min aqalimih. Mereka pun kumpul dengan habis semua tentera-tentera dia ni berkumpul tu sehingga ramai. Kalau pengikut Nabi Musa tu ramai dah, yang Fir'aun punya tentera lagi ramai. Sehingga bila tentera Fir'aun tengok pengikut Nabi Musa, dia kata haula'i la syirzimatun qalilun. Mereka tu sikit je. Mereka tu sedikit saja. Mereka tu sedikit sahaja. Ramainya tentera Fir'aun ni ramai. Sehingga bila dia tengok kumpulan Nabi Musa, dia anggap kumpulan Nabi Musa tu sedikit. Jadi tak tahu lagu mana sifat dia. Ramainya. Tentera lagi. Wallahu ta'ala alam. Farakiba wara'ahum fi uhbatin 'azimatin wa juyushun ha'ilah. Lima yuriduhu Allah Ta'ala bihim walam yatakhallaf anhu ahadun mimman lahu daulah wa sultan fi sairi mamlakatihi. Dan yang mengikuti Fir'aun semua yang ada dalam kerajaan dia. Kerajaan dia ni kalau besar, luah. Ada semua gabung pergi kejar Nabi Musa. Falahaquhum waqta syuruqis syams. Lalu mereka pun bertemu dengan Nabi Musa, dengan pengikut Nabi Musa waktu terbitnya matahari. Pagi tu jumpa. Sampailah di pinggir laut, depannya laut, belakang tentera Fir'aun yang ramai. Hampir-hampir kalau kira berlaku dah pertembungannya. Tapi Nabi Musa, bila kaum dia kata habislah kita, Nabi Musa kata tak, Allah bersamaku, dia akan bagi jalan kepadaku. Lalu Allah pun perintahkan Nabi Musa pukul dengan tongkat dia Laut Merah. Terbelahlah Laut Merah. Maka pengikut Fir'aun pun jalan sampailah di hujung Laut Merah. Luar. Anak pergi seberang ke Palestin. Lepas pada tu, bila pengikut Nabi Musa naik habis tu, maka Fir'aun pun turun. Dia pun turun kejar. Ringkas ceritanya itulah. Dia kata apa? Wa takhruqul ma' baina at-turuq kahayati asy-syababik liyara kullu qaumin al-akharin
li'alla yadhunnu annahum halaku. Okey. Wa sara 12 tariqan likulli sabtin wahid. Bila terbelah disebut seperti gunung yang tinggi. Terbelah tu laut ni tinggi, bawah tu dasar, dan dia ada 12 laluan. 12 laluan. Wallahu a'lam sebut sini. Wa sarat 12 tariqan likulli sabtin wahid. Wa amara Allahu ar-rih fanashafat arduh. Ni ada 12 laluan. Lalu Allah Ta'ala hantar pula angin sehingga kering pasir tu. Lagu mana? Jadi macam lebuh raya ke? Oh, jadi lebih raya. Jadi lebuh raya. Ajaib lah kalau kita tengok masa tu tak ajaib. Tapi orang kita lah ni dia suka ni benda-benda ajaib. Ajaib itu betul, mukjizat ni memang membawa keajaiban. Tapi kena hati-hatilah. Kadang-kadang keajaiban ni boleh jadi tempat talbisnya iblis. Jadi para nabi tak apalah, pengikut dia tak bawa kepada benda karut. Dia kadang-kadang benda pelik ni yang berlaku kepada orang-orang. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pernah cerita, waktu berlaku perang zaman dulu, beberapa sahabat dia waktu terkepung atau menghadapi musuh, dia panggil nama Ibn Taymiyah. Lepas tu dia kata tiba-tiba datang Ibn Taymiyah. Kemudian Ibn Taymiyah perangi mereka dan bunuh musuh-musuh tu. Jadi habis perang orang cerita kepada Ibn Taymiyah. Oh begini. Dia kata aku tak dengar pun panggilan kamu. Dan aku tak pergi pun tolong kamu. Rupa-rupanya dia kata tu adalah syaitan. Syaitan nyamar jadi Ibn Taymiyah supaya orang yang pengikut Ibn Taymiyah ni jadi taksub kepada dia dan minta tolong dengan dia pada tempat yang sepatutnya mereka minta tolong dengan Allah. Patut minta tolong dengan Allah, tapi dia pergi sebut nama Ibn Taymiyah. Jadi Ibn Taymiyah kata tu bukan aku. Syaitan datang menyamar untuk menyesatkan kamu. Sebab aku tak dengar pun kamu panggil dan aku tak pergi pun tolong kamu. Jadi iblis ni kadang-kadang dia punya tipu daya tu licik. Dan dia sebut beberapa orang soleh juga mengalami situasi yang sama. Lalu mereka mengingatkan agar tetap teruslah berdoa kepada Allah, jangan berdoa dan minta tolong kepada makhluk. Kadang-kadang tertipu macam tu. Benda pelik ni mudah tertipu. Baik, jadi kita dengan Allah. Nabi Musa AS pun minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbelahlah laut. 12 laluan. Setiap laluan dibentengi dengan gunung yang tinggi. Wa takhruqul ma' bainat turuq, dan di antara jalan-jalan tu adanya air-air yang membentengi. Kahai'atis syababik, seperti tingkap-tingkap. Okey. Liyara kullu qaumin al-akharin, supaya setiap kaum melihat orang lain dan mereka tidak menyangka bahawa yang lain itu binasa. Jadi dia nampak laluan ni pun nampak laluan ni, nampak laluan ni, mereka pun lalu. Ramai ni 12 apa tu, keturunan tu ada 12. Kita panggil apa kabilah pula lah. Setiap kabilah tu ada laluan dia. Setiap kabilah dia tu, tu dia tu ada laluan dia masing-masing. Nabi Musa ni pun bagi air pun 12 mata air keluar kan. Setiap orang, setiap kumpulan dia tu dengan bahagian masing-masing.
Maka jalanlah mereka lalu. Wajawazat Bani Israel al-bahr. Lepaslah Bani Israel melepasi lautan. Fir'aun pun sampai ke penghujung sana, seberang laut. Bila sampai seberang laut, maka Fir'aun pun turun. Okey. Fir'aun pun turun. Dengan kumpulannya yang ramai. Sampai di tengah-tengah tu, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan supaya laut pun tutup. Tutup juga, tenggelamlah mereka dengan pasukan-pasukan dan tentera mereka. Baik. Dan di sinilah berlaku satu peristiwa yang Allah Taala cerita ni. Benda ni gaib, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza adrakahul gharaq, sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bih. Dia berkata, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri. Muslim lah, mengakulah dia Islam. Maka Fir'aun pada saat dia nak meninggal, dia mengaku bahawa sebenarnya tak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Jadi akhirnya Tuhan mengaku ada Tuhan lain. Surrender. Akhirnya Tuhan surrender. Fir'aun ni kan mengaku Tuhan. Jadi bila dah sampai tahap tu, dia pun surrender. Dia bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar adalah Tuhannya Bani Israel. Dalam satu sudut yang lain, tetap saja saat tu dia tak sebut nama Allah. Dia hanya sebut, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Dengan Tuhan Bani Israel. Okey. Lalu Allah Subhanahu wa taala terima ke tak? Allah Taala tak terima taubat dia. Allah Taala tak terima taubat dia sebab apa? Sebab dia beriman kepada Allah waktu dia dah nak mati. Nyawanya sudah dikerongkong. Hatta idza adrakahul gharaq, maknanya bila dia dah tenggelam, nak mati dah, barulah masa tu dia beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Maka Allah Ta'ala tak terima, kerana pintu taubat ni tertutup dengan berlakunya salah satu daripada dua. Pertama, nyawa sudah duduk di kerongkong. Kedua, matahari terbit dari ufuk barat. Bila berlakunya salah satu daripada duanya, maka tertutuplah pintu taubat. Orang jahat mana pun, selama nyawa dia belum duduk kerongkong, Allah Ta'ala akan mengampuni. Tapi bila nyawa dah duduk di kerongkong, sebagaimana Fir'aun, masa tu baru nak beriman, lalu Allah Ta'ala tak terima. Yang kedua, bila terbit matahari dari ufuk barat, masa tu walaupun orang hidup sihat lagi, boleh buat kerja lagi, boleh tambah amalan lagi, tapi saat itu tidak lagi bermanfaat keimanan orang yang belum beriman, sebagaimana tidak bermanfaat amalan orang yang sebelum tu tidak beramal. Tertutup pintu taubat. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat yang seterusnya, Al-ana wa qad asait wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Okey. Apakah sekarang, Allah Ta'ala kata, Al-ana, adakah baru sekarang engkau beriman?
atau sekarang baru engkau beriman, padahal sesungguhnya engkau dari dulu telah kufur derhaka, dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi sekarang ni baru nak beriman, maka Allah Ta'ala tidak menerima taubatnya Fir'aun. Malah di saat itu juga ada riwayat dari Al-Imam Tirmidzi, sebagaimana yang disebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, benda ni gaib ni, tak ada orang, mana ada orang tahu masa tu pergi jumpa Firaun. Oh, Firaun. Siapa bagi tahu? Allah. Siapa bagi tahu? Jibril. Pasal yang menenggelamkan dan menutup lautan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril alaihi salam. Okey. Maka kata Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ra'aitani wa ana akhidhun min halil bahri fa adussuhu fi fami fir'aun makhafata an tudrikahu ar-rahmah." Kalaulah engkau melihat aku, kata Jibril kepada Nabi, wa ana akhidhun min halil bahr, aku ambil daripada tanahnya laut, dan aku sumbat dalam mulut Fir'aun kerana takut dia didatangi atau mendapat rahmat. Makna masa tu kerana Jibril jahat sangat Fir'aun ni, sampai Jibril waktu Fir'aun nak lemah tu, ya, dan waktu Fir'aun nak mengucap tu, nak mengucap hak dia tidak Allah Ta'ala tak terima dah masa tu. Allah Ta'ala memang tak terima dah. Tapi bila Jibril alaihissalam tengok keadaan masa tu, Jibril ambil tanah, sombak dalam mulut Fir'aun. Hadis ceritalah, kita mana tahu. Hadis ni riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga disebut dalam Ibnu Jarir. At-Tirmidzi kata hasan gharibun sahih. Jadi akhirnya Fir'aun mati dalam kekufuran. Ya. Jadi kerana Jibril tengok jahatnya Fir'aun ni, jahat sungguh. Ya, wa kana minal mufsidin wa kunta minal mufsidin. Sebelum ni engkau dari kalangan orang yang melakukan kerosakan. Jadi Fir'aun mati dalam kehinaan, mati lemas, mulut sombak pasir, ya, ditenggelamkan di laut. Padahal kalaulah dia bertaubat sebelum tu, kalau kita kata ni dia sebagai contoh kes, makna kalau orang tu bertaubat walaupun dia sejahat Fir'aun, nescaya Allah terima, walaupun orang tu jahat mana pun. Sebab tu Jibril alaihissalam, ayat tadi Jibril alaihissalam sebut makhafata an tudrikahur rahmah, kerana aku takut dia mendapat rahmat. Hadis ni menunjukkan apa? Ayat hadis Jibril tumbak dalam mulut, dia kata aku takut Fir'aun tu mendapat rahmat. Maknanya kalaulah Fir'aun betul-betul taubat masa tu, dan taubatnya berlaku sebelum daripada tertutup pintu taubat, nescaya Allah terima taubat tu. Boleh faham? Jadi hadis Jibril sumbat mulut tanah tu, ada kata kalau lagi tu Fir'aun dia nak ngocak, dia benarnya nak ngocak, Jibril hak tutup mulut dia. Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak bagi hidayah, tak ada siapa pun boleh halang. Okey. Tapi Jibril alaihissalam bila sumbat tanah dalam mulut Fir'aun, pertama sebab dia takut, dia akan sebut aku takut Fir'aun ni mendapat rahmat, ringucak dia. Tapi Allah Taala memang dah tak terima dah.
Cuma perbuatan Jibril tu memberi makna satu lagi, iaitu andai kata dia taubat sebelum nyawa dia nak habis, nescaya Allah Ta'ala terima taubat dia. Tapi qadar Allah begitulah. Okey. Jadi kalau ada orang kata Fir'aun beriman, dulu ada orang kata Fir'aun beriman. Fir'aun memang mengucap, tapi dia mengucap pada saat tidak bermanfaat lagi baginya. Baik. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Maka pada hari ini kami biarkan engkau, wahai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa dari ditelan laut. Nunajjika, kami selamatkanlah, bahagian mudah ya. Maka pada hari ini kami selamatkan kamu dengan badan kamu. Selamatkan di sini maknanya nyawa dah tak ada, cuma badan tu diselamatkan. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu menjadi iktibar, kamu menjadi pengajaran kepada orang yang datang selepas kamu. Maka Allah Ta'ala pun selamatkan tubuh Fir'aun, supaya orang kenal ni Fir'aun. Disebut dalam ni qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas dan sebahagian dari salaf, disebut dalam tafsir, sebahagian Bani Israel ragu akan kematian Fir'aun. Ragu tu maknanya dia mau dah sampai tu belah sana, Fir'aun tenggelam. Ya, kau Fir'aun mati, kau dia selamat, takut dia berenang, kau takut ada orang selamatkan dia, kau takut macam-macam kan. Syakku fi mauti Fir'aun, mereka ada keraguan pada matinya Fir'aun. Ataupun dia tak tahu kan, mungkin Fir'aun ni masa tu dia turunlah sekali kau, macam-macam lah. Fa'amara Allah Ta'ala al-bahra an yulqiyahu bijasadihi sawiyan bila ruh wa alaihi dir'uhu al-ma'ruf wa ala najwatin minal ard. Maka Allah Ta'ala perintahkan laut supaya lemparkan jasad Fir'aun tanpa ruh dalam keadaan berpakaian perangnya yang ma'ruf, yang orang semua kenal. Ni memang pakaian Fir'aun, ni memang Fir'aun, hingga orang tak tukar. Dia datang dengan tubuh dia, dengan pakaian perang dia. Wa huwal makanul murtafi' li yatahaqqaqu mautuhu wa halaka. Dan di apa tu, bukan kata terapung tak, dia terdampar. Maknanya Allah Ta'ala hantar laut supaya damparkan mayat Fir'aun di tempat tinggi. Di tempat tinggi, duduk situ, orang pun tengok, ni Fir'aun. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya manusia mengambil iktibar. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sesungguhnya kebanyakan manusia lalai dari memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami. Pun begitu, ramai manusia lupa dengan tanda kekuasaan Allah tu. Sebagai bukti, orang Mesir hari ni duk bergembira dengan mumia Fir'aun. Sumber duit pula jadi. Dia berbangga dengan tamadun. Tak apalah, nak bangga dengan tamadun tak apa, tapi biar ambil iktibar bahawa kenapa tamadun tu hancur binasa. Dia hancur binasa kerana keingkaran kepada Allah. Dan raja yang sangat-sangat kufur disebut dalam Quran, itulah raja mereka.
Walaupun dia baru ni buat perarakan 8 Fir'aun, pakaikan dengan apa semua tu, solek-solek jadi macam Fir'aun zaman dulu. Dia buat perarakan berjalan. Lepas tu dia buat pameran pula artifak-artifak Fir'aun, selipar Fir'aun, capal Fir'aun, perhiasan-perhiasan Fir'aun. Dia buat baru ni. Dia bangga. Kalau saya pergi ke Mesir tu, memang masa saya pergi jalan tu memang ada kedai-kedai, dia guna nama Fir'aun sebagai nama kedai. Mana Salun, kedai Salun nama Salun Fir'aun. Sebab Fir'aun tu nama raja lah. Nama Fir'aun ni sebenarnya gelaran, bukan nama tu. Fir'aun ni gelaran. Mana Caesar, kalau Rom Kaisar kan, dia sebut apa? Caesar dia panggil. Apa? Macam As-Sultan, nama dia, gelaran dia. Jadi Fir'aun ni gelaran. Semua hak jadi pemerintah Mesir zaman dulu dipanggil Fir'aun. Jadi Fir'aun mana yang Allah Ta'ala tu adalah salah satu hak daripada ramai-ramai tu, Ramses ke? Wallahu a'lam lah. Dimasyhurkan Ramses tu lah orang hidup tengok tu. Kalau relate tu ayat Quran, mana kalau hak manusia tengok tu, makna tu Allah Ta'ala tunjuk. Sebab Allah Ta'ala dah kata dah, selamatnya bumi Fir'aun ni adalah sebagai bukti kepada manusia. Sebagai bukti kepada manusia. Jadi ambil iktibar. Tapi kebanyakan ramai orang tak ambil iktibar. Allah Ta'ala sebut, wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kebanyakan manusia lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Baik. Walaqad bawwa'na bani Israel. Dan kemudian kami kurniakan kepada mereka, kami tempatkan Bani Israel di negeri yang baik, yakni sesudah kami binasakan Fir'aun. Wa razaqnahum minat tayyibat. Dan kami kurniakan kepada mereka benda-benda yang baik. Jadi setelah daripada itu, mereka lah yang mewarisi kekayaan dan jajahan takluk lah, kalau kita kata, kerajaannya Fir'aun. Tapi apakan daya, setelah daripada itu, famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm, maka mereka tidak berselisihkan akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepada mereka pengetahuan dan bukti yang nyata. Maka setelah itu berlakulah perselisihan di antara mereka. Okey, setelah itu berlakulah perselisihan. Awal perselisihannya tak lama dah, lepas daripada itu mereka meneruskan pencarian ataupun perjalanan nak pergi ke Baitul Maqdis. Kan asal dia daripada Mesir nak pergi ke Palestin. Setelah berlaku begitu, mereka meneruskan perjalanan nak pergi ke Baitul Maqdis. Tapi mereka ingkar pula kepada Nabi Musa AS. Ingkar kerana dekat Baitul Maqdis ada satu kaum Jabbarin, yang memang kuat. Sehingga nak menentang kaum tersebut, Bani Israel kata kepada Nabi Musa, kamulah pergi perang dengan Tuhan kamu. Makna dah Allah Ta'ala selamat dah sebelum daripada ni, kan? Lawan Fir'aun apa mereka buat? Tak ada buat apa, dia lari, kan? Jadi bila nak bertemu dengan musuh pula, dia kata ke Nabi Musa, buat macam dulu lah. Dia kata, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Bijak Bani Israel ni, bijak. Dia kata, Musa, kami nak masuk macam mana Baitul Maqdis? Kan ada kaum yang kuat. Kamu pergilah dulu. Izhab anta wa rabbuka. Kamu pergi minta tolong dengan Tuhan.
Faqatila, kamu dengan Tuhan kamu perangi mereka. Kami duduk sini, kami tunggu. Cerdik sungguh. Ni dia panggil istidraj ni. Sebab mereka dah selamat dan sebelum ni, apa sumbangan mereka? Mereka tak buat apa-apa. Mereka hanya lalu. Siapa yang buka jalan? Allah. Nabi Musa lawan Fir'aun tu lagi hebat daripada Baitul Maqdis tu. Fir'aun, kumpulan ni lagi ramai. Baitul Maqdis tu tak ada lah. Segah Fir'aun sehingga tak sebut pun nama dia siapa. Kan? Jadi waktu berlaku Laut Merah, dia dah rasa kita ni istimewa. Allah Ta'ala selamatkan kita. Jadi bila nak masuk ke Baitul Maqdis, dia pun kata Nabi Musa, kamu pergi. Kamu dengan Tuhan kamu pergi lawan mereka. Kami tunggu sini. Cerdik. Cerdik. Ni orang ni tak syukur sungguh. Dia sebenarnya isu je ialah Allah Ta'ala sebut di awal tadi. Fastaqima. Kan? Istiqamah. Kamu dapat pertolongan dari Allah selama kamu taat kepada Allah. Kamu taat kepada Rasul Allah. Lah ni bila Nabi Musa suruh dia ke perang, dia tak nak perang. Di saat itu maka Allah timpakan kepada mereka, dalam perjalanan itu mereka sesak 40 tahun. Pandai sangat dia jawab lagu tu. Kita jangan ingat saja-saja dia tertipu dengan pertolongan Allah kali pertama. Allah dah tolong dia betul. Jadi dia anggap nanti Allah Ta'ala tolong lagi kot. Dia, kami duduk sini, kami tunggu. Kalau bahasa kita, orang kita tukar kada. Kalau bahasa kita, orang kita tengok tukar kokar lah, kayu kokar bahtera Nabi Nuh kan. Bahasa kita lah, orang kita, kalau orang kita lah, dia tak sebut lah cerita Quran lagu tu. Tapi pemahaman orang kita, kalau benda mukjizat, benda istimewa tu, mari tukar tu. Kalau orang kita kata, tukar ada kan? Tukar tu lah hak pukul batu keluar. Tukar tu lah pukul laut, terbelah laut. Jadi tukar ada, bawa tukar lagi. Idhab anta wa rabbuka. Kamu pergilah Nabi Musa, kamu dengan Tuhan kamu perangi mereka. Kami tunggu sini. Sedap. Ajaib. Orang ni bila Allah Ta'ala dah bagi nikmat, lupa. Lupa. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala tidak jadikan kita orang yang lupa kepada perintah Allah. Banyak nikmat Allah bagi. Allah bagi kita ni bawa penyakit, bala, petaka mari ke apa, terhindar. Terutamanya kita di Malaysia ni, alhamdulillah. Banyak dah Allah Ta'ala selamatkan kita. Gunung berapi tak ada, gempa bumi tak ada. Cuma baru-baru ni mari dah ribut taufan mari pak kita. Mari hok mosing dan sebagainya. Pasal manusia ni dia leka bila dah dapat nikmat sentiasa tu dia leka. Jadi Bani Israel bukan dia minta benda hak mustahil. Dia minta sesuatu yang lagi mudah daripada sebelumnya. Dia minta dengan Nabi Musa sesuatu yang setakat nak lawan di Palestin. Fir'aun kita dah kalahkan. Jadi Nabi Musa gila. Itu dia punya. Sebab dia lupa kepada Allah. Dia lupa bahawa kita sebenarnya terikat dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila Nabi perintahkan, Nabi Musa perintahkan, sepatutnya dia taatlah. Kalau dia pergi ikut perintah Nabi Musa, insya-Allah Allah bantu. Tapi sekarang ni dia tertipu. Dia ingat Allah akan bantu mereka kerana kedudukan mereka yang mulia. Kan dia kata kita ni anak Tuhan. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Berkatalah Yahudi dan Nasrani, kami ni son of God. Kami ni anak Tuhan. Sebab tu dalam Bible kan son of God. Dia kata dia ni anak Tuhan. Dia sangka anak Tuhan tu kerana kemuliaan mereka. Sebenarnya
mereka ni diselamatkan oleh Allah selama taat kepada Rasul. Jadi sebab tu kita ni orang Islam, pertolongan Allah ni akan datang bila kita ni taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita taat kepada Allah, mengikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama itulah bantuan Allah Taala akan datang. Tapi selama dia ingkar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala malah datang dengan azab dan kemurkaan. Jadi jangan tertipu dengan nikmat yang Allah bagi. Syukurlah kepada Allah pada apa yang Allah Taala dah bagi, dan taatlah kepada Allah apa yang Allah perintahkan. Gunakanlah masa yang ada untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka pun sesak 40 tahun. 40 tahun di padang pasir itu sesak selama nak pergi ke Palestin. Dan di saat itulah sehingga matinya Nabi Harun dan matinya Nabi Musa alaihi salam. Wa kharaju ba'dahuma ma'a Yusha' bin Nun fafatahallahu alaihim baital maqdis wastaqarrat aydihim 'alaiha hinan minaz zaman. Jadi setelah tu mereka tak sampai kepada Baitul Maqdis, sampai wafat Nabi Harun, wafat Nabi Musa alaihissalam. Dia jumpa boleh keluar tu bersama Yusha' bin Nun, barulah mereka, maknanya selepas 40 tahun tu baru jumpa Baitul Maqdis daripada Mesir. Padahal dekat tu je 40 tahun. Yatihuna fil ard. Dan itu adalah kerana perselisihan mereka terhadap Rasul mereka. Okey. Dan Allah Subhanahu wa taala kata Yahudi ni berpecah kepada 73 golongan. Lepas pada tu pecah. Mereka rekod kitab dan sebagainya. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, maka Bani Israel pun berpecah-pecah. Sehinggalah Allah Ta'ala utus Nabi Isa alaihissalam. Kemudian wafat, dia angkat Nabi Isa, pecah lagi, pecah. Sehinggalah Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian mereka beriman dengan Nabi Muhammad dan sebahagian mereka lagi tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesudahannya semuanya yang lari daripada jalan Nabi berada dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, semuanya umatku akan berpecah juga kepada 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Satu tu siapa? Satu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang ikut jalanku dan jalan sahabatku. Itulah jalan keselamatan. Jangan kita tengok kita ni siapa. Sebenarnya keselamatan adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita taat kepada Allah, mengikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah jalan keselamatan. Baik, wallahu taala alam. Kita berhenti pada ayat ke 93. Insya-Allah kita sambung pada besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.